الحمد لله وكفى على عباده المصطفى سيدنا محمد مجتبى وعلى آله وأصحاب الأطياب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam yang penuh barakah, di tempat yang penuh kemuliaan ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, suatu tempat yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kehadiran kita dicatat di sisi Allah di kalangan orang-orang yang mendapat keredaan dan keampunannya. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu perkara yang menjadi virus yang menjadi penyakit umat di akhir zaman. Itu perkara yang bersangkutan dengan amalan songsang yang diringkaskan dengan LGBT, iaitu lesbian, homoseksual dan juga transgender, dan juga perkara atau sifat-sifat yang sejenis dengan mereka. Kerana setiap kejahatan akan melahirkan kejahatan yang baru, sebagaimana setiap kebaikan akan melahirkan kebaikan yang baru. Maka itu sunnatullah. Bila ada satu kejahatan dan kejahatan itu menguasai masyarakat, maka kejahatan itu akan membuahkan anak-anaknya. Kejahatan itu akan menumbuhkan cabang-cabang dan tunas-tunasnya. Dan bila mana ada kebaikan, maka akan bercambahlah tunas-tunas kebaikan dan cabang-cabangnya. Kerana itu Islam mengajar kita untuk menyekat suatu kejahatan supaya dia tidak bercambah. Dan kerana itu Islam menggalakkan kita melakukan kebaikan supaya ia subur dan bercambah. Umpama penyakit dalam diri, bila ada, maka perlu diperangi, perlu dirawati sebelum ianya merebak. Umpama wabak yang menyerang satu negeri, satu daerah atau satu kampung, perlu dirawati dengan segera sebelum ia menjadi wabak negara. Demikian kita diajar oleh Allah dan Rasul dalam menghadapi apa sahaja perkara-perkara yang bersifat mungkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mulakannya dengan hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, "Inna Allaha yagharu wa inna ghairatallahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi." Sesungguhnya Allah itu cemburu, yakni murka, marah. Dan kemarahan itu bila mana seorang manusia mendatangi larangan Allah. Bila seorang manusia mendatangi larangan-larangan Allah, maka termaktublah dia di sisi Allah di kalangan orang yang dimarahi dan dibenci oleh Allah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Disebut dalam satu athar daripada Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada sebahagian Bani Israel, di mana Allah Ta'ala berkata, "Inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu fa inna barakati la nihayata laha wa inni idza usitu ghadibtu wa idza ghadibtu la'antu." Maksudnya, sesungguhnya aku ini, kata Allah, bila ditaati maka aku pun redha, dan bila mana aku redha maka aku akan berkati, dan bila mana aku berkati aku kurniakan keberkatan yang tidak akan terhenti, berterusan. Tetapi aku, kata Allah, bila dimaksiati dan dilanggar perintahku, maka aku akan murka. Bila mana aku murka, maka aku akan melaknat.
Dan bila mana aku melaknat, ia akan sampai kepada 7 keturunan. Laknat Allah. Maka satu hadis dan satu athar ini bagi menjelaskan kepada kita bahawa sebarang pelanggaran perintah Allah mengundang malapetaka, mengundang bencana. Bencana ini bukan sekadar mengenai orang-orang yang melakukan, ia juga mengenai orang-orang yang tidak mengingkari. Ia juga akan mengenai orang-orang yang mendiamkan diri, atau orang yang mengambil sikap, itu urusannya bukan urusan kami. Kerana itu Nabi SAW menggambarkan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang-orang yang melanggarnya, umpama satu kaum, satu kumpulan manusia berada dalam satu bahtera 2 tingkat. Yang baik berada di tingkat atas, yang jahat dan hina berada di tingkat bawah. Setiap kali mereka ingin mengambil air, mereka akan naik ke atas dan mengambil air daripada atas. Bila mana mereka merasakan perkara itu menyukarkan mereka naik turun, lalu mereka berfikir untuk menebuknya dari bawah. Artinya bila orang buat maksiat, perkara yang berlaku pada dirinya, dia akan menjadi orang yang bodoh. Kerana maksiat itu menyalahi fitrah, maksiat itu menyalahi akal, maksiat itu menyalahi kecerdikan manusia. Manakala taat itu ialah fitrah, taat itu ialah kecerdikan, dan taat itu ialah kesucian. Lalu dia boleh berfikir nak korek dari bawah. Kata Nabi SAW, kalau kamu membiarkannya, mereka akan binasa dan kamu juga akan binasa. Walau mungkin kita kata tak apa, saya duduk atas, yang bocornya bawah. Kita lupa hubung kaitnya sehingga semuanya tenggelam. Demikian juga bumi Allah. Kita lupa kita berada pada bumi Allah yang sama. Mana-mana orang yang melakukan maksiat, umpama dia berada dalam bahtera yang sama dengan kita. Apa-apa kecelakaan akan membawa kecelakaan kepada kita. Firmanullah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah, takutlah kamu kepada azab yang tidak sekadar menimpa orang-orang yang zalim secara khususnya, bahkan kepada semuanya. Maka sikap prihatin ini perlu ada kepada orang-orang Islam. Kerana setengah orang Islam beranggapan bukan saya buat jahat, dia buat jahat. Bukan saya yang buat silap, dia yang buat silap. Kalau dirosak, kalau dibinasa, biar dibinasa, bukan saya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa pun yang melihat kemungkaran, dia perlu mencegahnya dengan kuasa yang dia ada, dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, maka dengan perkataan, dengan ucapan, dengan bantahan, dengan istingkar, mengingkarinya. Kalau dia tidak mampu dengan perkataan, dengan bicara, dengan tulisan, maka hendaklah dengan hatinya. Demikian itu selemah-lemah iman. Tuan-tuan sekalian, selagi mana ada orang yang mengingkari, maka rahmat Allah masih ada. Tetapi bila sudah tidak ada yang mengingkari, maka Allah akan membinasakannya. Dalam satu hadis Nabi sebut, innallaha la yumli 'ala adh-dhalim wa idza akhadhahu lam yuflithu. Allah memberi tempoh kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Tetapi bila mana Allah Ta'ala menghukumnya, Allah Ta'ala tidak akan melepaskannya. Kata ulama, diberikan tempoh kerana masih ada orang-orang baik. Diberi tempoh kerana ada yang masih mencegah. Diberikan tempoh kerana masih ada orang yang mengetahui perkara itu haram. Tetapi ketika mana manusia menjadi cuai, galik, lalai daripada perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah, waktu itu halallah kerosakan. Waktu itu berlakulah kebinasaan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
Iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnahum tadmira. Bila mana kami ingin memusnahkan suatu kampung, satu negeri, maka kami memerintahkan orang-orang yang mempunyai kuasa, punya kekayaan untuk menghalangnya. Ketika mana mereka turut sama melakukannya, maka kewajiban tempat itu untuk dibinasakan oleh Allah, maka kami binasakan dengan sebinasa-binasanya. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut golongan ataupun kisah Nabi Allah Lut alaihissalam, kisah Nabi Lut dan kota yang mana Allah Ta'ala musnahkan, yang bernama kota Sadum, sehingga amalan kaum Nabi Lut disebut sebagai sodomi. Sadum dengan nisbah bahasa Arab sodumi, artinya orang yang beramal dengan amalan penduduk negeri itu. Dah jadi bahasa Inggeris dah, sodomi. Melakukan sodomi artinya melakukan amalan penduduk negeri Sadum. Dan setengah menisbahkannya kepada amalan disebut Luti, menisbahkan amalan yang Nabi Allah Lut alaihissalam mencegahnya. Tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi Allah Ibrahim dibakar dalam api oleh Namrus, kemudian Allah selamatkannya. Lalu Namrus menghalau Nabi Ibrahim keluar daripada kota tersebut. Maka Ibrahim alaihissalam, dua orang ikut dia keluar daripada bumi Babylon, Iraq. Satu ialah isterinya Sarah, satu lagi ialah anak saudaranya Lut alaihissalam. Lut ini anak saudaranya, di mana bapa Nabi Lut yang bernama Haran adik-beradik dengan Ibrahim, yang kedua-duanya merupakan anak kepada Tarikh. Maka bila mana mereka keluar daripada bumi Iraq, Nabi Allah Lut alaihissalam meminta izin kepada Nabi Ibrahim untuk berdakwah di tempat lain. Satu tempat namanya Sodom, dan beberapa kota yang berdekatan dengannya yang bernama Amura. Setengah para pengkaji sejarah menyatakan ada 7 kota utama yang jumlah penduduk mereka seramai 4 juta orang. Tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahawa jumlahnya 400,000 orang yang mendiami kota Sadum dan pinggir Sadum, termasuk beberapa kota utama. Ini jumlah yang ada. Tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Lut alaihissalam pergi ke tempat satu kawasan yang hari ini dikenali sebagai lautan mati atau laut mati. Dia keluar daripada Iraq bersama Ibrahim dan Sarah, singgah di Mesir. Dan tuan-tuan tahu ada satu peristiwa yang berlaku di Mesir, di mana raja ni dia suka ambil perempuan lawak. Kalau perempuan tu ada suami, dibunuhnya. Kalau perempuan itu cuma ada adik-beradik, dia ambil. Maka Ibrahim mengatakan Sarah itu ialah saudaranya seagama, bukan saudara adik-beradik. Sehingga Allah Ta'ala menyelamatkan Sarah, dan raja melihat kemuliaan Sarah, sehingga raja ini memberikan hadiah yang banyak berupa kambing-kambing dan harta kepada Ibrahim dan kepada Nabi Lut alaihi wassalam. Maka Ibrahim membawa harta yang banyak tadi untuk pergi ke Filistin sesudah keluar daripada Mesir. Manakala Nabi Allah Lut alaihissalam membawa hartanya tadi, kambing-kambingnya, menuju ke tempat yang dinamakan kota Sadum. Tuan-tuan sekalian, dakwah Nabi Allah Lut alaihissalam di kota Sadum sungguh mencabar. Kerana apa? Tidak ada seorang pun yang beriman kepada Nabi Lut. Tak ada seorang. Sepanjang dakwah Nabi Allah Lut di kota Sadum, tidak ada yang beriman melainkan isterinya dan 2 anaknya, anak perempuannya. Dan isterinya ada masalah kemudiannya yang akan kita ceritakan. Hanya satu rumah sahaja yang beriman, satu rumah saja. Bayangkan dakwah dan bebanan dakwah Nabi Allah Lut alaihissalam. Dalam Islam bahawa Nabi Allah Lut ini seorang Nabi, tetapi setengah orang Yahudi yang tercatat dalam kitab Taurat, mereka tidak menganggap Lut ini Nabi, tetapi sebagai rajulun soleh, lelaki soleh.
Ini bertentangan dengan nas dan ijma'. Lut antara nabi-nabi Allah yang diutuskan oleh Allah. Maka tuan-tuan sekalian, bayangkan Nabi Allah Lut yang berdakwah kepada kaum Sadum ini, tidak ada yang beriman, tak ada yang ikut. Bahkan dalam keluarga Nabi Nuh, salah seorangnya dibinasakan juga oleh Allah kerana mengkhianati Nabi Allah Lut AS, iaitu isterinya sendiri. Tuan-tuan bayangkan, bila kita baca kaum Sadum ini, atau disebut kaum Nabi Lut ini, mereka melakukan perkara yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana bangsa atas dunia ini. Tidak pernah. Bukan yang anehnya, ia menjadi suatu doktrin negara, perlembagaan negara, menjadi suatu cara mereka memerintah. Untuk apa? Untuk melaksanakan perbuatan keji. Makruf perbuatan keji mereka, homoseks. Dia mula-mula lelaki yang buat homoseks dulu. Dah perempuan dah tak ada teman, mereka pun buat lesbian pula. Asalnya lelaki dulu. Lesbian lahir sesudah homoseks. Ketika mana wanita-wanita ditinggalkan, tidak dipedulikan, maka wanita ini mencuba sesama mereka. Maka rosak lelakinya dan rosak wanitanya. Semuanya rosak. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran bahawa amalan kaum Nabi Lut ini bukan sekadar itu, tetapi itu yang paling teruk. Mereka juga merompak. Wa yaqta'una as-sabil. Mereka juga melakukan kemungkaran secara terang-terangan di kelab-kelab mereka. Contoh, mereka ni ada kelab tempat berkumpul. Tempat mana mereka berkumpul, mereka akan buat maksiat terang-terangan tanpa malu-malu. Kata Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, antara benda yang mereka lakukan, mereka mengentuk. Pakat-pakat kentuk. Biasa, biasa. Artinya sudah hilang perasaan malu. Kita kalau kentuk pun setakat depan bini je lah. Kita tak meribut ke orang lain. Atau setakat depan anak kita, bukan anak orang lain. Tapi mereka berkumpul di tempat-tempat umum, mereka melakukan perkara tersebut. Artinya macam buat pertandingan kentuk lah macam tu. Hilangnya malu. Apa nak dihairankan kalau yang homoseks lesbian mereka buat, yang ni kecil. Dan mereka merompak dengan rompakan yang aneh. Contoh, kaum Nabi Lut bila mereka merompak aneh. Beberapa versi cara mereka merompak bila datang pedagang ke negeri, ke negara mereka lalu. Mereka akan berkumpul, kononnya nak tanya harga barang berapa. Lalu masing-masing ambil sikit. Orang Kelantan panggil kerik sikit seorang, kerik. Ni ambil sikit. Tengah-tengah bercakap, yang ni ambil. Sampai licin barangnya. Pedagang tu, mana tak ada. Lalu mereka pun beredar. Maka pedagang pun sedih, barang habis. Lalu tengok sedih, mereka pergi balik. Pergi, lalu bawa. Ni barang saya curi, saya pulangkan balik. Tapi mereka pulangkan yang kecil. Pedagang kata, Allah setakat ni tak apalah, ambil lah, saya tak nak. Semua orang buat macam tu, akhirnya sama juga, tak ada. Dia macam kita ada buah durian lah, buah durian. Orang curi buah durian kita. Jual durian, ambil sikit-sikit, habis licin durian. Paling balik, tak ada. Lepas tu adalah seorang hantar balik. Cik, saya nak hantar balik, tapi sulah je lah, makan Melaka dah. Sulah. Lepas tu, tokek dia kata, dah sulah, ambil lah, habis lah. Yang seorang lagi datang, saya pun tinggal sulah juga. Semua duk cakap sebelah sana, tak apalah, ambil belaka, terpaksa dia tahu. Begitu cara mereka. Perbuatannya begitu terkutuk. Bahkan mahkamah sentiasa memenangkan kaum Nabi Lut. Memenangkan. Mahkamah tidak ada keadilan. Contoh bila kita membaca beberapa riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana homoseks terjadi kepada kaum Nabi Allah Lut ini. Yang pertama ia berlaku, tuan-tuan sekalian, waktu negara mereka ditimpa kemarau. Mereka tanam pokok dalam kebun-kebun mereka. Mereka juga tanam pokok di luar-luar kebun mereka, di kawasan jalanan umum. Bila mana berlaku kemarau, tanam-tanaman dalam kebun mereka kering kontang, yang tinggal lagi yang kat luar. Jadi kat luar ni bebas untuk orang ambil, kat luar. Lalu mereka nak jaga supaya orang luar yang datang lalu negara mereka jangan ambil.
Supaya mereka saja boleh ambil rakyat di situ. Lalu mereka buat satu undang-undang. Siapa yang ambil, kita akan rogoh dia. Ambil, kita akan rogoh. Muzawijuhu, kita akan jimatkan dia. Maka lelaki ambil, mereka pun rogoh lelaki itu. Asalnya mereka lakukan dengan tujuan untuk menghalang orang mendapat manfaat daripada barang yang mereka ada. Kita kan, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila kita nak buat undang-undang, nak cegah, kita pasti berfikir cara teruk sikit lah. Tak nak bagi. Contoh ginilah, kalau sekiranya kita tanam pokok bunga, kalau kambing orang makan, kita sembelih kambing tu. Kita berfikir macam tu. Atau kita patahkan kaki dia. Kan seorang bila nak pertahankan hak dia, kadang-kadang dia berfikir secara di luar syariat. Kita macam mana pun, kalau orang ambil hak kita, kita berfikir secara syariat. Orang curi barang kita, kita tangkap sebab ke polis. Itu syariat. Orang ni tak, siapa curi barang aku potong sendiri tangan dia. Tak perlu ke mahkamah, aku potong sendiri, aku bunuh dia. Aku sula dia. Ini cara sendiri. Maka itu yang dibuat oleh kaum Nabi Lut, buat cara sendiri. Riwayat kedua, datang iblis menyerupai seorang remaja lawa yang mukanya mirip pada wanita dengan pakaian yang begitu indah. Lalu mereka datang menemui kaum Nabi Lut yang sedang berkumpul di kelab-kelab. Sebab kaum Nabi Lut ni kaum yang pertama yang suka lepak-lepak. Lepak, bersiul, berjudi. Al-Imam Zahabi menyeraikan 10 perangainya dalam kitab Kabair. Suka belaga ayam, belaga lembu, belaga-belaga binatang ni semua dia. Dia suka mengacau perempuan-perempuan yang lalu. Ngoraklah dengan kata lain. Geng-geng lepak. Di mana datang iblis pada gambaran seorang remaja yang cantik jelita. Tak pernah mereka lihat remaja secantik itu. Lalu remaja ini menggoda mereka untuk melakukan perkara terkutuk. Akhirnya berlakulah perkara tersebut. Perkara apa? Perkara yang asalnya daripada lelaki dewasa dengan remaja yang cenderung menjadi wanita. Akhirnya berlakulah persetubuhan yang disebut homoseks. Lalu syaitan mengindahkan perbuatan tadi. Allah sebut dalam Quran. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Dan syaitan mengindahkan perkara-perkara munkar. Itu memang kerja syaitan. Sebab tu tuan-tuan tengok orang ni bila bab zina nampak macam seronok. Tapi bila kahwin tak nak pula. Bila berzina macam tak sempat-sempat, tak dan. Bila kahwin seminggu sekali payah. Demikian syaitan menghiasi maksiat. Bila pokok rambutan orang macam sedap, pokok rambutan sendiri makan pun tidak. Yang orang punya seolah-olah kita macam rasa seronok. Bini orang kita puji, bini kita keji. Itu mainan syaitan. Suami orang kita puji, suami kita keji. Bang, tengok suami orang tu bagus. Kita belum kata, awak tengok bini orang tu bagus. Duk main macam tu, ini syaitan. Sehingga kita tak nampak kebaikan yang halal. Kita nampak kebaikan yang tidak halal bagi kita. Sehingga akhirnya tuan-tuan kita cenderung pada bini orang, perempuan cenderung pada lelaki orang. Tapi bila kahwin benda sama juga. Itu syaitan yang melakukannya. Tengok orang bercinta, dihiaskan percintaan. Sehingga mereka boleh memaafkan apa pun kesalahan. Tak apa, lambat sikit tak apa, abang maafkan. Itu masa bercinta, cuba lepas kahwin. Lambat sikit, tinggal dia, tinggal. Awak pergi sendiri lah. Lihat syaitan menghiaskan perbuatan-perbuatan munkar. Pada alam realiti kita seperti tidak boleh memaafkan pasangan kita. Ini kerja syaitan. Dan kisah Nabi Lut ini kerja-kerja syaitan yang cukup dahsyat sehingga mewujudkan kemungkaran ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bila kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84, apa kata Allah? Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah Nabi Allah Lut berkata kepada kaumnya, apakah kamu melakukan perkara keji yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana manusia di seluruh alam ini? Ini menjadi dalil bahawa homoseks ini bermula daripada kaum Nabi Lut. Sebab Nabi Lut AS kata, tak pernah ada orang buat atas alam dunia ini. Kamulah orang pertama. Inilah kemungkaran yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan lagi bagaimana teguran dakwah Nabi
Nabi Lut alaihissalam, "A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa?" Apakah kamu mendatangi lelaki-lelaki dengan meninggalkan wanita-wanita? Kamu bersetubuh dengan lelaki, mengahwini lelaki-lelaki dengan penuh syahwat dan meninggalkan wanita-wanita yang halal. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu adalah kaum yang melampau kejahatan. Tuan-tuan, bila kaum Nabi Lut ini ialah kaum yang Allah sebut melampau kejahatan. Kenapa disebut melampau kejahatan? Sebab ini tidak pernah dibuat oleh mana-mana makhluk Allah atas dunia, termasuk binatang-binatang. Tak pernah. Kerana itu kita lihat manusia yang normal tidak pernah mengiktiraf golongan-golongan ini. LGBT ini tak pernah diiktiraf oleh mana-mana manusia normal. Mana-mana agama di atas dunia tidak pernah. Bahkan seorang yang ada agama, hatta seorang yang tidak punya agama sekalipun, tapi masih ada kemanusiaannya, tidak mungkin membenarkannya. Lihat orang asli yang tak ada agama, kepercayaan dia ini mismah. Ada orang asli homoseks? Tak ada. Anak bersepah orang asli. Binatang-binatang yang cenderung kepada sejenisnya tidak ada. Fitrah yang cuba dirosakkan. Tuan-tuan, kita ni ada benda yang kita kena ikut peraturan fitrah. Siapa yang merosakkan, kita nampak dia pelik lah. Fitrah, kita makan dengan mulut, tiba-tiba dimakan dengan telinga. Sumbat ikut telinga. Apa makan nasi? Tuan-tuan kata orang ni apa? Automatik kita kata dia gila yang tak ada akal. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, bal antum qaumun tajhalun. Kamu kaum yang bodoh. Tuan-tuan, sekian lampu isyarat kita. Merah, berhenti. Hijau, berjalan. Kuning tadi, tengoklah isytihad kita macam mana. Tengok isytihad kita waktu itu. Rasa nak cepat, maknanya suruh pecut. Kalau rasa macam nak lambat, kita pun bersedia berhenti. Itu ialah fitrah yang kita faham dari undang-undang jalan raya di seluruh dunia. Kalau bak lampu ni satu dunia boleh terima kaedah warna tu, tuan-tuan pergi mana-mana negara atas dunia macam tu lampu isyarat. Ini lampu isyarat fitrah yang manusia buat. Tiba-tiba ada orang cuba mengubahnya. Negara dia nak buat lampu warna lain. Dia tak nak hijau, kuning dengan kita katakan warna merah. Tak nak, dia nak buat warna lain. Agak-agak negara lain pandang negara ni apa? Walau undang-undang itu tak termaktub dalam kitab suci. Tidak termaktub dalam wahyu. Tapi itu uruf terima. Ada tak negara yang tuan-tuan pernah round satu dunia ni, macam-macam tempat pergi, yang lampu isyarat dia warna lain? Ataupun dia beri instruktor petunjuk lain. Ustaz, kita duduk kat Jepun, hijau tu maknanya berhenti. Pasti kita akan mengingkarinya. Kerana akal kita sudah diajar semenjak kita mencipta lampu isyarat dan mengenali lampu ini untuk berhenti pada warna tertentu, berjalan pada warna tertentu. Tiba-tiba ada yang ubahnya. Apa tadi yang ubah tanpa ada kelulusan pemerintah? Lagilah. Kalau negara buat pun kita rasa pelik. Maka demikian homoseks. Ia fitrah mana-mana makhluk bernama manusia. Kerana Allah Ta'ala jadikan mereka berkembang biak dengan berlainan jantina. Allah jadikan mereka bersyahwat dengan berlainan jantina. Kita tidak mungkin bersyahwat sesama jantan, sesama lelaki. Melainkan kita songsang. Kita tidak mungkin berselera melihat besi dan batu. Tengok besi batu, selera aku nak makanlah besi batu. Tak mungkin. Fitrah kita, tengok durian kita rasa nak makan. Kita tengok makanan, kita rasa nak makan. Tiba-tiba tuan-tuan tengok tiang masjid keliru. Leleh dia, kenapa? Sedap tiang tu kalau makan. Orang kata apa pada kita? Berselera pada benda yang tak patut kita selera. Orang lain selera pada makanan, kita selera makan pinggang. Tengok, nak apa saya nak makan pinggang tu? Orang kata pelik. Kalau tuan-tuan tengok seorang dia kupas ataupun dia katakan limau tu dikupas kulitnya. Kemudian dia buang isinya, dimakan kulitnya. Dia kata, saya selera makan kulit, bukan isinya. Tuan-tuan tengok orang ni, tuan-tuan kata apa?
Ni kalau tengah jalan pun polis trafik tak tahan. Biarlah. Saya ingat ada sahabat saya cerita. Seorang tu dia kena roadblock tengah jalan. Dia tak bawa lesen. Dengan kata lain dia tak ada lesen lah. Mana nak lepas takut? Dulu takut boleh takut. Ada buah limau dalam baku dia. Baku motor. Dia berhenti depan polis, dia kupas limau. Dia buang isi, dia pun makan kulit. Polis kata, pergilah. Sebab dia dah menyalahi fitrah. Ni fitrah pelik. Orang ni pelik. Pergilah. Gila kamu. Bodoh kamu. Orang yang tak patut kita pedulikan dia. Kalau macam tu kita kata kita takkan peduli, yang sekadar makan kulit limau. Kulit limau tu khasiat tu ada lagi. Orang buat apa nama ni, kalau jambu tu kan kulit limau dikeringkan, diolah, boleh lagi tabur dekat jambu ni. Ini yang homoseks langsung tak guna langsung. Bila mana dia melakukan perkara tersebut, kita kata dia gila dan kita tak nak peduli dia. Tapi hari ini mereka cuba mengambil perhatian kita. Kononnya mereka wujud dan perlu diiktiraf. Kononnya mereka ada hak untuk dipertahankan secara undang-undang. Kononnya mereka mesti diberi kebebasan. Tuan-tuan, kalau si pencuri mau diberi kebebasan mencuri, itu jauh lebih baik daripada si homoseksual yang mau kebebasan melakukan homoseks. Kenapa? Kerana kerosakan pencuri tadi tidak sehebat, tidak sedahsyat kerosakan yang dibawa oleh homoseksual. Kalau undang-undang negara kita membenarkan orang mencuri, tidak salah. Dia tidak seburuk kerosakannya membandingkan undang-undang yang membenarkan seorang mendatangi sama-sama jantan. Kerana ia jauh lebih dahsyat daripada mencuri tadi. Sebab orang mencuri tadi, dia tak akan mencuri sama-sama kawan rapat dia. Dia akan pakat sama-sama dia, kita mencuri, kita bagi dua. Dia berjemaah juga. Tetapi orang yang homoseksual, lesbian homoseks, dia akan buat pada semua orang. Dia bukan sekadar buat jantan sama jantan. Dia tengok budak pun dia nafsu. Dia tengok anak pun nafsu. Dia tengok semua perkara-perkara dia akan bernafsu. Itu yang dilakukannya. Dia meragut sifat lelaki yang sebenar. Tuan-tuan, bila seorang lelaki dijadikan pasangan homoseksual, diragut kejantanan dia sehingga dia tak rasa lagi dia jantan. Dibuang sehingga dia rasa, saya ni macam bukan lelaki. Sebab saya digauli. Maka rosak. Dan bila mana kita lihat sesama lelaki berbalah dan bergaduh, bayangkan akibat dia. Ni lelaki sama perempuan bergaduh pun dah teruk dah. Tapi teruk sebahagian je. Satu pihak. Mungkin kalau lelaki bergaduh dengan perempuan, biasanya perempuan dah teruk. Tapi kalau lelaki bergaduh sama lelaki, maknanya mati dua-dua. Dia tak ada cerai, dia ada mati je. Masuk geng-geng homoseks ni, lesbian ni, cerai dia mati. Dia akan belasah sampai mati. Tapi jantan sama jantan lawan. Kalau dengan berbeza jantina, lelaki perempuan, gaduh-gaduh paling kuat bengkak mata, tu cerai habis kita. Dia tak akan sampai mati. Sebab ada yang lemah berhenti. Ini yang menyalahi fitrah. Sebab itu Nabi Allah Lut AS, waktu mana dia mengingkari kelompok ini, dia berkata, tak ada orang buat benda ni. Tak ada orang buat benda ni menunjukkan ia lebih hina daripada zina. Sebab zina masih lagi mewujudkan keturunan manusia. Tapi tidak golongan homoseksual. Dia membunuh keturunan manusia sehingga tidak wujud. Tuan-tuan, bila mana golongan homoseksual cenderung mengambil anak angkat. Kononnya perkahwin, kami nak anak. Mereka tak nampak bodoh mereka mula bertingkat-tingkat. Dah kamu kahwin jantan sama jantan, mana boleh anak? Tak apa, kami ambil anak angkat pula. Kamu nak ambil anak angkat siapa? Anak angkat orang berkahwin, lelaki dan perempuan. Dan bagaimana pula kedudukan anak angkat ini dirosakkan oleh kamu. Yang kerosakan dia tu. Sebab tu tuan, dulu atau kalau kita cerita perogoh ni, kita cuma bimbangkan anak-anak perempuan kita. Jaga. Maka selesai bila berkahwin, macam okey. Tapi golongan homoseksual, kebimbangan kita pada lelaki dan perempuan dua-dua. Dua-dua tak selamat. Lelaki tak selamat, perempuan pun tak selamat. Dua-dua keturunan lelaki. Macam sekarang ni tuan-tuan, kita rasa anak lelaki selamat. Yang perempuan je kita bimbang. Jadi kalau anak perempuan duduk asrama, kerap sikit pergi jenguk. Lelaki, biarlah sampai habis belajar, boleh balik. Sebab kita rasa okey. Tapi bila adanya penyakit ini, lelaki perempuan tak selamat. Tidak ada yang selamat. Tuan-tuan, kalau ada jenayah rogol, masih lagi berada pada batasannya. Tapi jenayah homoseksual, ia akan melangkaui sempadan.
Kerana itu Allah Ta'ala menjadikan musibah bala golongan ini paling dahsyat dalam sejarah manusia. Batu yang ditulis setiap nama-nama orang-orang yang melakukan maksiat itu, Allah Ta'ala sebut kata musawwamatan, artinya ada tanda, ada nama, ada cok nama fulan bin fulan yang melakukan jenayah tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wa ma hiya minadh zalimin biba'id, dan sebagaimana kaum itu dibinasakan begitu, demikian mana-mana orang yang zalim melakukannya demikian akan kena benda yang sama. Allah menyebut amaran. Begitu keadaan kaum dulu yang kena, demikian keadaan kaum yang berikutnya yang melakukan perkara yang sama. Tuan-tuan, kalau kita cerita secara ringkas dengan masa yang terhad ini, bila Nabi Allah Lut berdakwah dalam tempoh yang panjang, berdakwah dan berdakwah, sehingga kaum-kaumnya mula merasa rimas dengan dakwah Nabi Allah Lut AS. Lalu mereka berkata sesama mereka, dan mereka mendatangi Nabi Allah Lut AS. Mereka kata akhriju ala Dawud, akhriju ala Lut, kita halau keluar keluarga Nabi Lut, sebabnya ada cuma satu rumah yang beriman. Innahum unasun yatatahharun, mereka ni belagak suci. Tuan-tuan, kata ulama mufassirun, bila mereka kata Nabi Allah Lut ini unasun yatatahharun, mereka ni kaum suci, tak boleh duduk kat sini. Istilah suci itu zahirnya pujian. Zahirnya pujian, tetapi zaman dan juga keadaan negara mereka menganggap yang baik itu jenayah. Itu undang-undang dia. Siapa yang baik, dia melakukan jenayah. Siapa yang buat jahat, dia melakukan perkara yang dipuji oleh masyarakat. Seseorang yang berkahwin, jenayah. Macam tuan-tuan lihat undang-undang setengah-setengah negara. Orang yang nak buat baik, nak tutup aurat, nak pakai putih, jenayah. Denda RM700. Macam di Perancis. Yang nak bogey, tak salah. Itu kebebasan. Itu hak dia. Kita tak boleh sekat. Setengah negara bila berpoligami, jenayah. Ada negara-negara poligami ni jenayah, boleh ditangkap, dikenakan denda. Tetapi bila berzina, okey, tidak salah. Pelacur pun ada KWSP. Macam di Jerman, pelacur-pelacur di Jerman ada APF dia, dan mesti ikut waktu bekerja dia. Majikan kena hormat waktu bekerja, dan diberi nama yang cantik, bukan nama pelacur, nama yang menunjukkan mereka ini golongan profesional. Bayangkan ada APF, ada pencing. Pelik pula pelacur ada pencing. Tapi demikian bila masyarakat mengabaikan perintah Allah, yang mungkar itu dimuliakan, yang mulia itu menjadi mungkar. Tentu ini yang paling kita takut. Bila fitrah itu sudah terbalik, maka datang azab Allah secara yang tidak mampu dibayangkan oleh manusia. Maka Nabi Allah Lut tengok makin engkar sampai mereka nak halau, bahkan mereka nak keluarkan Nabi Allah Lut. Sehingga datang satu peristiwa, 3 orang malaikat, Jibril, Mikail dan Israfil, mengunjungi Nabi Allah Ibrahim dan memberi khabar gembira dengan kelahiran Ishaq alaihissalam. Dan sesudah itu malaikat ini berkata, kami akan menuju ke negara Sadu, kami akan membinasakannya. Lalu kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat, di sana ada Nabi Lut. Bimbang-bimbang malaikat, bimbang-bimbang Nabi Ibrahim, Nabi Lut turut terkena kebinasaan. Lalu kata malaikat, kami tahu siapa yang berada, kami tahu siapa yang beriman yang akan kami selamatkan. Dan malaikat ni pergi dengan berupa remaja-remaja yang cantik. Dalam perjalanan masuk, terserempak dengan anak Nabi Lut AS, anak perempuan. Nabi Allah Lut ada 2 orang anak perempuan yang beriman. Maka wanita tanya, awak nak ke mana? Tanpa mengenali dia malaikat. Oh, kami nak masuk negara ini. Dan waktu dia datang, tuan-tuan sekalian, dah petang. Sebab dia punya maksiatnya bermula malam hari. Pesta maksiat dia. Siang sibuk kerja, pokok ni kerja juga, arkitek, engineer. Malam untuk mereka melakukan kejahatan tadi. Maka datang waktu petang, kata anak perempuan Nabi Allah Lut, jom ke rumah
Sesudah dia memberitahu ayahnya, dia kata buat ubah. Tapi kata malaikat dengan syarat, tidak ada tetamu lain melainkan kami. Kalau kami jadi tetamu kamu, jangan ajak tetamu lain lagi. Sebab ada benda dibincangkan. Maka mereka datang. Dalam keadaan Nabi Allah Lut tak tahu siapa mereka. Isteri Nabi Allah Lut melihat lelaki-lelaki cantik. Nabi Lut kata jangan beritahu kedatangan 3 orang ni, jangan ada bocor rahsia dia, bahaya. Tiba-tiba isterinya keluar daripada rumah dan beritahu kepada kaumnya, ternyata isteri dia. Isteri Nabi Lut sepakat para ulama tidak melakukan homoseks atau lesbian. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ma barat imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu, tidak pernah wujud isteri Nabi yang isteri mana-mana Nabi yang melakukan perkara keji, yakni zina ke, homoseks ke, lesbian, tak ada. Isteri Nabi-Nabi dalam hal itu dipelihara oleh Allah. Tapi tidak kekufuran. Tidak ada isteri-isteri Nabi yang asalnya pelacur ke, tak ada. Tetapi isteri Nabi Lut, khianat dia mengkhianati suaminya bila dia suka atau dia meredai perbuatan kaumnya. Dan dia memberitahu kaumnya, rumah aku ada lelaki lawa-lawa, marilah. Lalu mereka datang, berkejaran datang. Yuhra'una ilaihi, berlomba datang. Sebab ialah dengar cerita lawa. Orang luar pula lagi seleranya. Datang, tuan-tuan waktu mana datang, mereka menyuruh Nabi Allah Lut, keluarkan pemuda ini. Keluarkan. Ia dah nak masuk malam, nak maghrib ni. Nabi Allah kata, wahai kaumku jangan, ini perbuatan keji. Lalu mereka menolak pintu. Waktu mana menolak pintu, Nabi Lut pun tekang pintu. Lalu kata Nabi Allah Lut kepada tetamunya, kalau aku punya keluarga yang kuat, kalau aku mampu minta pertolongan orang-orang yang boleh bantu aku untuk selamatkan kamu, tanpa mereka mengetahui ini malaikat alaihissalatu wassalam, kaumnya terus menyerbu dan nak masuk. Akhirnya malaikat Jibril kata, wahai Lut, biarkan. Inna rusulu rabbik la yasilu ilaik. Kami ialah rasul-rasul pesuruh Allah. Dan malaikat-malaikat pesuruh Allah. Mereka tak akan dapat mengapa-apakan kamu, wahai Lut. Biarkan mereka masuk. Biar. Sewaktu mereka menyerbu masuk dan hari sudah pun malam, lalu malaikat Jibril AS mengipaskan sayapnya itu, tolak satu sayapnya, menghilangkan pandangan mereka. Kebanyakan pada mufassirun menyatakan bukan sekadar dihilangkan penglihatan, hilang mata sekali. Tak ada, kosong ni. Mata tak ada. Kosong. Kerana mata itu punca syahwat mereka. Sebab zina ni ada zina mata. Sebab itu para ulama membahagikan golongan homoseks ini pada 3 peringkat. Peringkat pertama dipanggil golongan homoseksual lesbian mata. Mereka cuma berseronok dengan pandangan. Macam tengok benda-benda porno macam tu lah. Kelompok ni memang macam tu je. Dia cenderung tengok jantan sama jantan. Cenderung melihat. Ini kelompok pertama. Martabat pertama golongan lutiyah. Golongan kedua, mereka yang cuma beristimtak. Peluk, cium macam tu lah. Dan golongan ketiga yang betul-betul buat benda tu terus. Ini peringkat-peringkat lutiyah. Tapi di sana ada ulama menyebut tentang lutiyatu sughra. Perbuatan kaum Nabi Lut kecil. Sughra iaitu seorang suami mendatangi isterinya melalui duburnya. Ini juga kelompok jenis lutiyah. Sebab Nabi kata mal'un man ata imra'atahu fi duburiha. Allah melaknat orang yang mendatangi dubur isterinya. Maksudnya menjadikan dubur itu sebagai subjek untuk dia melakukan apa yang disebut macam jima tadi. Ini disebut sebagai lutiyatu sughra. Amalan lut kecil. Tuan-tuan sekalian, Allah butakan mata mereka. Lalu mereka meraba-raba, pegang tiang, pegang dinding. Lalu mereka mengancam dengan berkata, esok tahulah apa kami buat. Tak serik lagi, tuan-tuan. Hilang mata, mereka kata, esok kamu tahu apa kami buat. Sebab mereka menyangka bahawa mata mereka akan dikembalikan. Wah, sakit kejap, esok baiklah. Macam geng-geng homoseks lah, orang kata sakit HIV lah, tak apa, sakit esok baik. Kami sakit, kami berubat, baik. Sebut sakit sipilis ke, sakit sekian-sekian, macam-macam penyakit ada sebab homoseks dan lesbian, tak apa, ada ubat. Kami boleh sembuhkan. Mereka lupa bila penyakit itu datang sebagai bala Allah.
Mereka tak apa, esok kami datang. Mereka mengancam untuk datang. Lalu Nabi Allah Lut AS diperintahkan oleh malaikat supaya meninggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini, kami akan memusnahkan mereka semua. Kamu akan pergi, melainkan isteri kamu tidak akan terselamat. Dia akan menjadi golongan yang juga dimusnahkan oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, Al-Imam Ibn Kathir ketika mana menceritakan bila keluar Nabi Allah Lut bersama dengan dua orang anaknya, setengah pendapat menyatakan isterinya tak ikut, tak nak keluar. Setengah kata isterinya keluar tapi berpaling melihat malapetaka yang berlaku. Nabi Allah Lut keluar, dua anak perempuannya keluar, mereka bergerak ke satu tempat luar daripada kampung tersebut. Mereka berjalan waktu malam sehingga terbit matahari. Malaikat memerintahkan Nabi Lut meninggalkan tempat ini pada waktu malam. Sebelum menjelang subuh, mesti keluar daripada kampung ini. Sebab lepas subuh akan berlaku malapetaka besar. Sebaik sahaja selesai, masuk subuh, dan matahari mula keluar atau disebut sebagai syuruk, maka Jibril AS, sebab tuan-tuan tahu dia antara tugas Jibril ialah mendatangkan bala. Sebab tu Yahudi tak suka Jibril. Yahudi tak suka malaikat nama Jibril. Kenapa? Kerana kebinasaan mereka daripada Jibril AS. Antara tugas Jibril selain menyampaikan wahyu ialah menghancurkan mana-mana kaum yang derhaka pada perintah Allah. Maka Jibril AS mengangkat ni bumi, angkat tinggi. Diangkat sampai ke muncak langit. Sehingga dengar suara-suara kambing. Dengar suara-suara anjing sampai ke langit atas. Diangkat. Tanpa mereka sedar mereka diangkat sebab mata mereka dibutakan. Angkat tinggi, kemudian dihempas. Ada 3 bentuk azab yang datang kepada mereka. Yang disebut oleh Allah dalam Quran. Yang pertama, as-sayhatu, jeritang yang kuat. Yang membinasakan mereka. Yang kedua, diangkat ke tempat yang tinggi, kemudian dihumbang ke bawah. Dan yang ketiga, datang batu-batu daripada api neraka. Yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai mamdud dan musawwamah. Perkataan yang disebut sebagai mamdud artinya datang batu yang bertubi-tubi. Dia bukan bak itu, bertubi-tubi. Umpama hujan, bahkan lebih dahsyat pada hujan. Dan musawwamah, ditulis setiap nama-nama orang Allah Ta'ala binasakan. Nak beritahu murkanya Allah, sampai dicatat kat batu tu nama orang yang tak pernah dilakukan. Tak pernah Allah tulis catat nama untuk binasakan. Yang homoseksual, geng-geng lesbian ni special sikit azab dia. Tuan-tuan, akhirnya mereka dibinasakan semuanya. Lelakinya, perempuannya, kanak-kanaknya, yang tuanya, kerana semua meredai dan merestuinya. Dan diselamatkan hanya Nabi Allah Lut dan 2 anak perempuannya. Allah Ta'ala tidak peduli berapa ramai yang akan dibinasakan. Selagi mana sekiranya makhluk-makhluknya melakukan maksiat, kerana Allah tak berhajat pada kita. Kita yang berhajat pada Allah. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila satu kaum itu melakukan amalan kaum Nabi Lut, rafa'allahu yadahu anil khalqi fala yubali fi ayyi wadin halaku. Bila mana satu kaum melakukan amalan kaum Nabi Lut, Allah mengangkat tangannya, jadi mengangkat rahmatnya. Maka Allah tak peduli di mana mereka akan hancur. Biarlah. Dan ini kaum Nabi Lut yang diceritakan oleh Allah dalam Quran dan banyak surah. Bukan sekadar surah A'raf kita baca dan surah Hud dan surah An-Naml. Dan pelbagai surah-surah dalam Quran bagi menunjukkan kelompok yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Tentu kalau tuan-tuan baca satu kitab namanya Az-Zawajir an Ikhtirafil Kabair oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahmatullahi alaih. Dalam bab liwat, saya baca satu kisah. Bila mana satu hari Nabi Isa sedang berjalan, dia melihat seorang lelaki yang terbakar. Dia bakar oleh api. Dia menyala api kat badan dia. Lalu Nabi Allah Isa AS ambil air, curah untuk padamkan. Bila mana api itu padam, maka lelaki yang dicurah air tadi bertukar menjadi api, dan api tadi bertukar menjadi budak dan dibakar budak pula. Ini aneh. Nabi Isa tengok benda yang aneh. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan apa sebenarnya berlaku. Kembalikan mereka pada asalnya. Maka dikembalikan seorang lelaki dan seorang kanak-kanak.
Lalu kata Nabi Isa, ma amrukuma, apa cerita kamu berdua? Maka jawab lelaki ini, kami sebenarnya, aku jatuh cinta ke budak lelaki ini. Lalu aku melakukan amalan liwat kepadanya. Sehingga bila mana aku mati, budak ni pun mati, maka Allah jadikan aku api. Aku membakar budak ini, kemudian budak ini jadi api dan membakar diri aku. Demikian dosa orang melakukan homoseks dan lesbian. Tetapi satu perkara yang tuan-tuan kena ingat dalam peristiwa yang Allah rakamkan dalam Quran ini. Bila Allah menjadikan apa? Allah jadikan semua tempat, setiap inci negara Sodom itu dihancurkan oleh Allah. Tuan-tuan ukuran tasik mati tu, laut mati, lebih kurang 650 km persegi. Dan kedalaman air dia paling dalam ialah 400 meter kalau ukuran hari ini. Dan tempat itulah tempat terendah di dunia. Dan airnya masin lagi busuk, berbau. Allah Ta'ala nak tunjuk tempat ini sampai tak ada yang berbaki. Murkanya Allah Ta'ala sehingga dia terbalikkan bumi. Diangkat dan diterbalikkan. Dihempas. Dan tak cukup dengan itu, direjam dengan batu daripada api neraka, musnah. Itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Khalid Al-Walid hantar surat pada Abu Bakar As-Siddiq, beritahu ada sekampung ni, ada lelaki buat perangai homoseks. Dia kahwin dengan sama lelaki pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar menghimpunkan para sahabat. Apa kita nak hukum orang ni? Mereka bersepakat untuk dihukum bunuh. Kita bunuh. Sebab disebut dalam satu hadis, iza wajadtumuhu man amila amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ulah. Kalau kamu dapati ada orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, bunuh yang buat dan yang dibuat. Sebab dia redha. Dua-dua ni, bunuh. Lalu mereka bersepakat untuk bunuh. Tapi cara bunuh macam mana? Sayyidina Ali bagi cadangan. Sayyidina Ali kata, kisah Nabi Allah. Kaum ini dihujani dengan batu dari api neraka. Maka caranya kita bakar dia, bakar. Dan Abu Bakar cenderung mengikut pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka diperintahkan kepada Khalid Al-Walid, bakar orang ni. Maka dibakar. Abu Bakar tu orang lembut. Tapi kalau perkara yang boleh membinasakan manusia dan negara, kita perlu bersikap tegas. Tuan-tuan, ginilah sebagai contoh. Kalau kita naik kereta. Naik kereta ni, ada isteri kita, anak-anak kita. Lepas tu kita suruhlah driver ni. Tiba driver tu buat gila. Dia buat gila buat kereta, dia lawan arus. Patutnya jalan ke depan, dia mundur ke belakang. Apa kita buat? Kita halang dia. Walau kita terpaksa tumbuk dia. Terajang dia keluar pun tak apa. Sebab nanti binasa semua anak-anak kita. Kita. Kerana perbuatan tolol dia. Demikian yang berlaku. Sebab itu para ulama ketika mana membahaskan hukuman orang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut. Sebahagian riwayat Ibn Abbas kata, dia tolak dari tempat yang tinggi, kemudian rejam. Tolak dia biar kepala dulu pergi. Bukan kaki dulu, kepala. Kemudian baling batu sampai mati. Ada kata mereka dibunuh secara rejaman dia, rejam. Ada yang menyatakan dibakar. Bakar hidup-hidup. Kenapa? Untuk menunjukkan istingkar. Untuk menunjukkan bantahan keras. Supaya benda ni tak diikuti oleh mana-mana. Kerana perkara ni sungguh buruk dan juga sungguh jelek. Ada setengah dalam pegangan mazhab kita Syafi'i. Orang ni dihukum dengan hukum zina. Yang muhsan direjam sampai mati. Yang ghair muhsan, maka dia disebat 100 kali. Tetapi Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih ada pendapat lain. Yang melakukan amalan kaum Nabi Lut ini ditakzir. Takzir maknanya hukuman yang dipandang sesuai oleh pemerintah. Asalkan ia boleh menghalangnya. Namun demikian, semua hukumannya berat. Supaya kita tahu tuan-tuan sejarah kaum Nabi Lut. Jangan berulang. Kalau ia berulang sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahawa akan diulangi azab tersebut. Akan diulangi. Tidak mungkin kita meredai ia berlaku di negara kita. Sehingga kita turut mendapat tempias kemurkaan Allah Ta'ala. Moga Allah selamatkan kita dan suasana ini. Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada keburukan golongan-golongan bodoh dan jahil ini. Dan mengembalikan mereka ke pangkal jalan. Dan moga-moga kita semua tuan-tuan terus mengingkari kelompok dan golongan ini. Bukan kerana benci kepada mereka. Tapi kerana sayang kepada mereka. Supaya mereka kembali pada fitrah. Kembali kepada kesucian yang sebenar. Kembali kepada perintah Allah Ta'ala. Sebab kita diajar untuk menyayangi sesama manusia bagi mendapat redha Allah.
Kita benci perbuatannya, bukan orangnya. Kita tak benci orangnya, atas nama kemanusiaan ya kita layan dia. Tetapi perbuatannya tidak boleh kita maafkan. Perbuatannya tidak mungkin kita redha. Kita tetap melaksanakan tanggungjawab kita mencegah kemungkaran. Moga sedikit penyampaian, perkongsian pada malam ini memberi manfaat pada saya dan pada tuan-tuan sekalian. Yang penting kita faham betapa jelek, betapa bahayanya maksiat ini. Dan supaya kita mampu menyampaikannya. Mampu untuk kita menjadi golongan-golongan pencegah. InsyaAllah ta'ala yang baik datang dari Allah. Yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.